Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Romla dan rakan-rakan sekalian. Okay, kami dari grup 6 akan membuat video discussion mengenai artikel ini yang bertajuk A Case of Ethics in Financial Reporting. Okey, saya Nurul Izzah Najib Muzaha akan memulakan dengan membuat introduction mengenai kes ini terlebih dahulu. Okay, berdasarkan pengetahuan saya daripada artikel ini, kes ini telah highlightkan mengenai ethics in financial reporting berkenaan dengan sebuah company, Lexum Corporation. Corporation ini diketuai oleh Trey Prescott sebagai CEO dan Nicholas Alexander sebagai CFO company ini. Okay, Nick sebagai CFO dia responsible for preparing the quarter's earning announcement for Lexum for the analyst conference call. Lexum will continue growth over the year was expected to show an excellent performance through disclosure made. Every party was eager to see a good result, including the employees of Lexum who hold a great number of stock options in the company. However, the result prepared by Nick's team was not showing a good picture of Lexum. All the total revenue growth, net income and earnings per share during the third quarter had met the analyst expectation except for the cash flow from operation. So, the third quarter statement of cash flow prepared showed cash flow from operation was substantially below the projection provided by the company. So, this is due to the company policy of granting 60 days for customer and the promise to pay supplier within 10 days. In result, there was a sharp increase in accounts receivable, offset somewhat by a slower increase in accounts payable. The analysts covering Lexum had requested that the company to provide a forecast of cash flow from operation beginning with the third quarter. In addition, they request that Lexum include a statement of cash flow with the company earning release, saying that it will enhance disclosure and present investor with a more comprehensive view company performance. Okay, berdasarkan ni, I think boleh katakan apa isu yang berbangkit mengenai introduction tadi. Okay. So isu dia pasal ni lah kan, cash flow dia tu sama ada dia nak disclosure ataupun tidak, dan apa yang sepatutnya Lexum lakukan. Okay, sama ada haruskan sebenarnya dia kena ikut cakap Prescott tu untuk melewatkan ataupun menunda untuk kita disclose tu, ataupun kena disclose based on the ethic, okay, IMA punya standard yang dah etik dia. Jadi itu antara maybe isu yang patut kita tengok lah daripada perspektif Prescott tu sendiri. Memang betul kadang dia bagi tahu yang dia ada sebab lah kenapa dia nak buat macam tu, sebab maybe dia takut share dia nanti menurun sebab masa tu ada lockdown kan share tu. Jadi macam mana kita nak pastikan bahawa kalau kita kita disclose benda tu tapi kita tak adalah merugikan kepada Lexum tu sendiri. Macam tu. So maybe daripada isu ni akan ada analisis ataupun kita kena kaji sikit lah berdasarkan tu macam mana kita sama ada nak ikut ataupun tak. Memang kalau dari segi SEC kan dia punya macam saham masa SEC tu security security US punya. So diorang tidaklah menetapkan bahawa wajib untuk tak mandatory untuk cash flow tu disclose. Tapi sebenarnya banyaklah dari segi sebab Nick tu bukan sahaja dia jadi pekerja badan tu, tapi dia ada badan ahli profesional ahli profesional dia pegang macam tu lah. Macam yang lain apa nak tambah ke? Tak ada. Kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan persoalan-persoalan iaitu yang pertama, di mana kalau soalan pertama mengatakan kalau kita ni outside shareholder yang pegang 20% ownership, korang rasa approve tak dengan CEO ni punya disclosure, sama ada yang nak selektif ataupun disclosure full disclosure? Korang rasa macam mana?
Kalau outside tu maksudnya dia hanya beli saham je lah kan? Dia tak ada Saham. apa-apa kaitan dengan management, bekerja Betul. tak ada kan? Tak ada. Rasanya mana yang korang rasa tu? Yelah kalau kita kan sebagai kita nak beli saham contoh kan, kita nak laburkan duit kita untuk beli saham syarikat-syarikat tertentu, mesti kita nak tengok yang syarikat performance yang lengkap dia punya ada semua, ada Analisis balance dia sheet, lengkap. analisis dia lengkap, maknanya ada kenapa dapat macam tu, hasil dia kenapa, analisis yang dia buat tu kita tahu kenapa dia rugi sebenarnya, kenapa dia untung sebenarnya. Jadi kita interest, okay ni macam ada peluang cerah untuk kalau kita labur, jadi kita akan dapat income next, nanti kita akan dapat profit daripada tu. Jadi kalau macam okay let's say dia tak sediakan, padahal kan pada awal dia dah predictkan benda tu, dia ada orang cakap ada yang sebelum ni forecast kan forecast jadi dia dah buat tapi dia tak tunjuk Capai. pun pada next quarter tu. Jadi sebenarnya mesti orang akan fikir macam kenapa dia tak tunjuk kan, sedangkan dia tunjuk forecast yang Dia buat dijangka benda apa tu. yang nak dapat kan. Tapi kenapa kalau kita saya logik lah orang awam yang nak laburkan kita punya duit kan, takkanlah kita nak rugi kan. Macam tu lah rasanya macam tu. Ke korang ada nak tambah lagi? Mariam rasa kalau dia buat selektif, lepas tu orang tahu yang benda tu selektif, Mariam rasa kecewa tak macam kita dah sebagai investor, kita perlukan tetapi tak ada siapa bagi tahu yang cash flow tak bagus. Mariam rasa macam mana? Like macam kita sebagai investor confirm lah kita akan rasa kecewa lah. Sebab macam kita labur dalam company tu, lepas tu kita dapat tahu yang dia punya performance tu tak okey kan. So jadi kita rasa macam kita akan rugi lah dekat situ. Macam tu. So as company tu kenalah macam tunjukkan yang sebenarnya, full disclosure lah macam tu. And kita kalau as a investor, mestilah kita untuk kita buat decision sama ada kita nak laburkan dekat company tu, mesti kita ada hak untuk tahu dia punya full statement dia. Betul, Tak kisahlah income statement ke, balance sheet ke, cash flow ke. So sebab daripada situ je yang kita boleh nak decide sama ada kita nak labur ataupun tak dekat company tu. So benda tu memang kena ada lah kalau bagi aku lah. Rasanya wajar tak kalau kita saman, macam contoh dia buat selektif tu, lepas tu sebab dia nak tutup lah dia punya tu, lepas tu yang tahun depannya tiba-tiba rugi. So wajar ke kita saman dia orang kalau macam dia tak tunjuk benda lah tu? Tak boleh rasanya sebab benda tu bukan mandatory. Kalau dekat US lah, kalau dekat US tak boleh saman lah kot sebab kalau based on Malaysia macam doktor kata kena tunjuk kan, so boleh lah. Soalan kau soalan kau sebenarnya nak refer dekat US punya ke dekat Malaysia punya? Dekat US lah berdasarkan artikel ni lah. So tak wajar lah dia orang saman. Tak boleh sebab kadang orang invest tu dia atas diri dia sendiri, dia yang ambil faktor risiko tu sendiri. Jadi kalau benda tu rugi, tu risiko yang dia ambil lah, sebab tu dalam investment tu dia ada risiko dia tersendiri. Bukannya kita high risk invest high return lah. Memang akan dapat tu. Sebab tu kita kena buat betul-betul decision tu sebelum kita labur. So Hanis, kalau contohnya dia cakap soalan kan, kalau kita sebagai employee kan, employee ni ada yang beli stok kat situ kan, pendapat Hanis tentang employee pula? Aku rasa full disclosure bagi tahu semua kot, sebab yang ni cash flow je yang tak berapa bagus, tapi performance lain-lain semua okey je. Sebab yang macam cash flow tu kaitan pasal account receivable dengan account payable. Tu je, sebab dia punya tempoh bayar balik dengan tempoh apa lagi satu. Itu je yang sebab dia effect cash flow. Rasa tak ada apa kot. Cuma macam kalau kita nak full disclose, kita kena bagi tahu sebab apa benda tu berlaku. So, lepas tu macam mana kita nak atasi untuk next quarter pula. Rasa boleh je kot. Even kita as employee kat company tu, mestilah kita tahu kita kan bekerja kat company tu kan. So mestilah kita tahu kita punya financial kita macam mana. Faham tak? So macam kalau dia tahu financial kita sebenarnya macam okay, kita punya pengurusan okay, so
should be no problem lah kot. So tapi kalau So, itulah. kalau employee tu contohnya dia nak buat company nak buat selektif, tapi kita employee ni daripada bahagian financial department. Korang rasa macam mana? Sebab financial department kan masih macam ikut itulah apa orang kata etik tu. So kena ikut yang mana? Dia macam mana nak cakap, kalau ikutkan kan kita employee dan kita tahu okay kita tak boleh nak buat apa, tak boleh nak disclose cash flow tu sebab ada serta-serta masalah lah, comparable apa semua. So sebenarnya kadang kan bagi aku lah kan investor dia akan tengok juga cash flow tu sebenarnya sebab aliran duit masuk, maknanya kalau payable dengan receivable macam mana dia nak kutip balik duit yang tu, yang apa kredit tu. Faham tak? Dia macam mana dia bayar kepada pembekal, faham tak? Jadi sebenarnya kalau contoh kan, kalau kita ambil lah macam aku bagi tahu kan, macam Petronas, dia memang tetapkan 2 bulan baru dia bayar apa yang dia beli tu. Maknanya credit term dia tu 60 hari. Jadi kalau dia tak apalah sebab dia ramai, dia banyak vendor dan dia mampu untuk bayar. Jadi kalau macam contoh kan, orang tak mampu macam contoh tak mampu nak bayar ke apa ke, jadi dia maybe lah akan ada investor mungkin dia akan tu. Tapi let's say maybe big company kan, let's say ni. Jadi kalau macam pekerja dia tahu benda tu kan, tapi dia kan kes soalan satu ni dia depends juga kan atas sama ada kita nak disclose atau tak, sebab based on the saham tu, sebab masa tu apa lock up day tu kan. Jadi kalau dia disclose, dia takut nanti benda tu akan jadi apa turun lah, orang akan jual saham dia tu kan. Jadi sebenarnya kalau based on kalau sendiri dia ada saham dalam tu, takkanlah dia nak expose kan, sebab nanti sebab dia pun ada saham dalam tu kan. Tapi kalau ikutkan lah kan, kalau kau ada saham sekalipun benda tu bukannya berkait dengan kerja pun kan. Kalau lah anything kau boleh jual kan macam tu. Macam mana Zah? Saya setuju dengan Atin. Maksudnya tak ada kena dengan kerja pun. Kalau tu jual je lah kan. Kan, aku rasa macam tu lah. So itulah cumanya yang tak nak disclosekan ni Prescott tu je lah. Tak naklah jadi dia company performance dia turun nanti based on the share. So kita beranjak ke soalan yang kedua, di mana dia kata, what do you think of the position of board members on this matter? What about the standard setters or regulators on this matter? Maksudnya apa? Question ni aku kurang faham sebenarnya. Maksud dia contoh dia tanya apa pendapat kita kedudukan ahli lembaga berkaitan dengan kes ni, isu ni, dan juga macam mana macam SEC ataupun MAA memandang kes ni. Faham tak? Maksudnya apa peranan board members ke? Maknanya kalau board members kan, adakah board members dia setuju nak ikut Prescott punya tu ataupun tidak? Faham tak? Maknanya kalau contoh kan, so ahli lembaga ni position of board members board members. So apa position dia? Adakah dia sebenarnya dia boleh setuju ke tak yang Prescott tu? Dan daripada persepsi dia lah. So aku ada tulis sekejap ni macam mana. Macam contohlah situation dia tu macam CEO and then CFO tu salah satu member of the board. Sebab ahli lembaga pengarah ni dia macam mana nak cakap ahli lembaga pengarah ni yang ada kepentingan lah kan, yang kan dalam syarikat tu kan. Contoh kalau dia orang kan ahli lembaga pengarah, korang rasa mestilah dia orang nak bantu dia orang punya syarikat kan. Company tak nak disclose dia benda tu sebab tak naklah benda tu terkait apa nanti share dia kena tu apa. And then satu lagi soalan dia tanya apa pandangan SEC kan dari segi security tu dengan IMA. So security kan dia cakap benda tu tidaklah mandatory untuk itu, jadi tak ada masalah lah dari sisi dia sebab tak ada buat kesalahan apa-apa kan, sama ada nak disclose ataupun tak. Cuma ni dari segi IMA tu yang ada masalah lah. Etik dia kat situ. Sebab apa sahaja yang kita temui, betul ataupun salah, apa rugi ataupun untung, kita kena expose benda tu, disclose benda tu. So
situlah yang masalahnya tu. So Nick ni sebab dia bukan cari kerja, dia juga ahli IMA BOD. tu sendiri kan. Ah. Jadi itulah, itu isu dia kat situ. Sebenarnya kita bagi pandangan lah macam mana sebenarnya mereka berfikir pasal isu ni. Mariam, Mariam nak cakap apa-apa berkenaan soalan 2 ni? Maksudnya sebabkan Nick tu contoh Nick tu kan BOD syarikat tu kan, so at the same time dia ahli profesional IMA, so dia macam terikat lah antara dua benda tu. Satu, first kalau tak dedahkan cash flow tu tak ada jadi problem lah sebab tak ada tak mandatory, tapi dia akan jadi problem sebab dia langgar etika IMA sebab dia as a ahli IMA kan, so jadi isu kat situ lah kalau dekat dia kan. Betul? So kalau Aina sebagai ni nak buat macam mana? What do you think? Kalau aku sebagai ni, kalau aku sebagai ni, sebab aku kena jagalah juga aku sebagai ahli IMA kan. Kalau aku kena disclose lah cash flow. Kalau aku sebab bukan ahli IMA, should be okay je lah kot kalau tak disclose sebab tak jadi mandatory pun kan. Tapi sebabkan di IMA, so better dia disclose. Maybe sebab kalau dia tak disclose, takut benda tu akan jadi, faham tak? Dia akan risk dia punya career. Dia bukan saja dia kan career pada syarikat tu, tapi sebenarnya dia juga ada dia ada talian tau dengan IMA tu. Kalau dia tak ada lesen tu, macam mana dia nak buat kewangan untuk syarikat tu kan? Macam tu lah. So dia akan letak career dia tu berbahaya lah. Risk. So kita sebagai kalau ni kita ikut IMA lah. Kita kena full disclosure lah. Betul macam tu lah. Kalau ikut daripada seksi ni tu rasanya kena disclose lah based on the. Sebab macam mana kita nak argue benda tu kalau dah memang ada dalam etik. Macam mana kita nak argue kan. Macam contoh kan. Okay, kita tak nak expose benda tu sebab SCC tak mandatory. Tapi dalam etik tu, dalam IMA dia perjelaskan. Dah ada etika macam tu. Yang tu macam mana kita nak argue, faham tak? Nak argue dengan Prescott tu yang macam apa kita nak cakap lah. Nanti kena jawab dengan IMA pula. Kenapa tak disclose lah? Dia macam tu kan. Macam tu lah soalan 2. Untuk soalan 3 berkenaan dengan IMA lah ni. Berkenaan IMA lagi. Mana standard determine which standard need will be most of qualified if he choose to prepare the earning release following Prescott disclosure strategy. Which standard? Anis macam mana? Dia ada 4 standard. Honesty, objectivity and responsibility. Honesty pasal jujur lah, maksudnya dia dah ada cash flow tu, dia memang dah siap tapi dia tak release kan, so maknanya dia jenis dia tak jujur lah kat situ. Bagi aku lah. Fairness tu dia kena adil. Maksudnya dia kena kasih semua information dekat orang luar, investor, shareholder semua tu buat keputusan lah. Kalau macam disuruh pasal cash flow, maksudnya dia tak adil terhadap pihak investor lah sebab cash flow tu salah satu instrumen yang penting buat keputusan. So kalau disuruh benda tu, baseline shareholder lain dia tak dapat maklumat yang lengkap untuk buat keputusan. So kat situ dia tak adil. Lepas tu lagi satu objectivity. Lepas tu maksudnya dia ada dia macam pasal ada berat, dia tak boleh berat sebelah, tak boleh macam maksudnya kena berada di tengah lah. Dia lagi satu adalah pekerja kat LSM dengan dia pemegang stok. So dia tak boleh berat sebelah ke syarikat, tak boleh berat sebelah ke investor. Dia kena buat, dia kena adil. Dia kena macam tetapkan diri sebagai member MIA lah, tak boleh ke syarikat sebab nak terangkan
Sebab dia kan ada konflik sama ada dia nak dedahkan ataupun tak dedahkan kan. Kalau macam dia dedahkan mungkin akan efek ke stok ke syarikat persepsi kan. Kalau macam dia tak dedahkan dia dalam MIA punya etik. So dia kena objektif macam kena buat tetap lah sebagai MIA apa. Lepas tu lagi satu responsibility. Kan sebagai pekerja memang kita akan setia respon dengan pekerjaan kita terhadap dalam syarikat kan. Tapi sebab ni adalah salah satu MIA dia punya berat lagi kat situ. So dia banyak lagi tanggungjawab ke shareholder luar, ke government. So dia tak boleh pihak lebih kepada syarikat. Kalau macam ikutkan kat sini, kalau macam dia ikut cadangan Freeport, mana dia akan lebih langgar. Bagi aku dah akan lebih langgar pasal objektiviti dengan keadilan. Fairness tu. Sebab dia tak adil dalam, dia tak kasih semua, kalau dia sorokkan, maksudnya dia tak adil pada investor dia lain lah sebab dia tak kasih ruang kepada shareholder lain untuk dapat maklumat yang lengkap buat keputusan yang terbaik lah. Lepas tu aktiviti maksudnya kalau dia sorok, dia lebih pentingkan dia punya berjaya. Tak fikirkan tanggungjawab dia sebagai IMA. Jawab masyarakat, shareholder lain, government macam tu tak. Jadi lagi Ada lagi tambah? Yang tu, yang apa, determine with standard. Oh, standard tu. Standard. dengan objectivity. Apa? Fairness dengan objectivity. Oh, maksudnya apa standard yang dia langgar? Apa standard yang Macam tadi yang Nisa cakap lah kan? Kalau dia tak honesty dengan fairness tu kan? Tak fairness dengan objectivity. Oh, objektif. Honesty. Aku setuju. Honesty. Dia tak adalah tipu. Cuma dia tak dedahkan. Dia tak tipu kan? Dia tak tipu pun dia punya angka ke apa ke tak tipu pun. Dia just tak reveal. Tak disclose. Aku rasa fairness dan objectivity lah. Honesty tak. Sebab dia tak tipu. Dia cuma sorok. Kan? Sorok Dia just, lebih kepada kalau tipu tu just ni lah kan yang dia kata, Prescott kata dia nak bagi alasan. Kalau investor tanya kenapa tak tunjuk cash flow, yang dia nak bagi alasan apa tu? Dia akan tunjukkan lepas dah filekan SEC and then dia bagi alasan sebab quarter before ni dia tak tunjukkan cash flow, so dia ambil masa untuk buat cash flow. Tu je lah kot kalau nak daripada segi tipu. Daripada segi tipu alasan dia. Tapi yang lepas-lepas memang dia tak buat pun. Sebab kan dia ada predict tu. Forecast tu. Tapi kalau in terms of jujur dalam dia punya maklumat, segala maklumat tu semua betul kan? Dia tak ada pun tipu pasal dia punya figure, dia punya tak tipu pun kan? Dia just tak disclose. Dia lambat disclose. Itu cukup rasanya. Dia yang soalan ni yang 4 ni je kan? Tak ada apa-apa kena tambah kan? Rasanya tu je. Kan? Itu je. Ke yang tu yang dalam PDF tu ke sama macam Mani sebut, yang PDF tu kan dia dalam PDF kan dah ada standard competence confidentially sama dengan Mani tu. Soalan tu kan?
Honesty, fairness, integrity dengan responsibility. Yang dalam soalan. Soalan Dalam Dr. soalan. Kasih. Oh, soalan. Aku fikir aku ingatkannya. Tak, aku cakap yang dalam ni, dalam kes, cerita kes dia yang standards IMA tu. Oh, yang belakang tu. Yang competence, confidentiality, integrity. Tapi macam lebih kurang sama kan? Credibility. Okay. Terus aku sikit. Tak ya. Sebab soalan dia empat etik tu je. Ethical principle. Oh, lain kot soalan je lah. standard dengan etik lain kot. Tak, macam yang dalam kes, dalam PDF kes tu lebih kepada soalan 2 rasanya. Ya ke? Soalan 2. Boleh ke? Boleh guna ke? Soalan 2 boleh guna ke? Yang berkaitan dengan IMA punya kalau situasi IMA macam mana dia taswir isu ni. Aku rasa yang aku ni dalam soalan. Betul lah. Untuk soalan 4, IMA provide guidance for resolving ethical issue. As a CMA and a member of IMA, what course of action should NIC take for the third quarter earning release announcement? Full disclosure or selective disclosure? Why? Bagi aku dia kena buat full disclosure lah kan, as a CMA and member. Ya. Walaupun Explain Zah. kita tak boleh depan pula. Sebab dia kena disclosure sebab mengenai etik lah, etik yang telah dilistkan dalam IMA tu. Walaupun ada some reason lah yang help justify kenapa NIC kena buat full disclosure daripada using selective yang disuruh oleh CEO dia. NIC sebagai CMA dengan member IMA, dia kena terikat lah, dia kena wajib juga ikut IMA tu. So sebab sebagai credibility tau, sebab orang dah pandang tinggi dekat kau sebagai IMA bukan calang-calang, tiba-tiba dapat tahu, maksudnya ada whistleblower yang bagi kita tahu yang ni tak ikut, confirm sampai sudah lah orang takkan percaya dia kalau if dia pindah syarikat lain lah. Sebab kalau dia stick dengan dia punya company tu sampai habis, mungkin dia boleh diselamatkan oleh Prescott tu sebab dia kerja bawah Prescott and dia ikut arah Prescott, dia boleh bagi alasan lah, saya ikut Prescott and Prescott Prescott bagi tahu tak payah buat. Tapi if dia dah keluar daripada company Prescott tu, lepas tu dia join company lain, orang akan pandang rendah. Macam orang cakap, orang mungkin dia cakap budak ni walaupun IMA jangan percaya sangat, dia ni tak transparent, dia ni credibility dia rendah. So mungkin gaji dia tak seberapa dibagi ke, ataupun orang tak akan full bagi responsibility, full bagi, maksudnya orang tak terbuka lah dengan dia pasal benda tu. Itulah pendapat aku. Yang lain? Yang ni kan? Yang ni bukan aku punya, bukan soalan nombor 5 ke? Soalan 5 bukan soalan ni. Tak. Yang tentu soalan 5 aku rasa. Soalan 4 ni kita bagi sebab je. Kalau full disclosure tu sebab apa? Kalau kita pilih selective disclosure tu sebab apa? Ada tu. Tu. Okay, kita nak terus ke soalan 5. Yang Boleh? Soalan 5 yang tadi siapa? Aina macam nak jawab? Okay, soalan 5, soalan dia. What power does CFO Nick Alexander have if CEO Travis Scott refused to yield on his strategic disclosure plan for some third quarter earnings announcement? So maksudnya, apa kuasa yang Nick Alexander untuk tolak cadangan Travis Scott yang selective disclosure tu kan? Tu kan soalan ni kan maksud dia? Sama tak?
So kalau macam yang PDF yang tadi Hanis tunjuk tu kan, ya soalan tu dia ada cara, dia ada steps lah yang dia boleh ambil. So yang the first one ini. So yang the first one dia boleh dia kena discuss dulu. Dia boleh discuss dengan dia punya BOD, Board of Director kan. Ataupun kalau kita tak dapat lagi macam kata putus, dia boleh discuss lagi dengan peringkat yang lebih tinggi. No. Okay, in this case, betul lah. In this case, at first dia dah discuss dulu dengan Trade Prescott kan. Tapi Trade Prescott dia come out dengan idea yang dia nak buat selective disclosure kan. Tapi so Nick tu tapi dia jadi dilema dekat Nick kan, dia jadi isu dekat Nick sebab dia akan langgar etika kalau tak dedahkan. So dia boleh discuss dengan peringkat yang lebih tinggi iaitu BOD, Board of Director, untuk dapatkan pandangan lah dekat dia orang sama ada nak dedahkan ataupun tak dedahkan. Macam tu. So lepas tu yang di second step tu dia kalau macam mungkin kalau Nick tu dah discuss dengan diorang yang dengan peringkat atasan tu still tak dapat decision lagi sama ada nak kena dedahkan ataupun tak, dia boleh dapatkan talian bantuan, apa tu nama dia, anonymous helpline that the member may call to request. So maksudnya Nick ni dia boleh lah call IMA since dia ahli IMA kan, untuk dapatkan nasihat ke macam mana dia nak counter isu ni ke. Tak pun yang step yang ketiga tu dia boleh berhenti kerja sama, iaitu dia nak pisahkan diri dia daripada syarikat tu. Tapi itu last choice lah. Tapi better selesaikan dekat yang first step tu lah. Yang board member tu Board members. Sebab board members pun mestilah dia orang akan fikir balik kan, kalau apa efek tak dedahkan, apa efek dedahkan, apa efek dekat company dia. Betul. Sebab dia orang kan ada kepentingan dekat syarikat tu kan, so dia orang pun boleh decide sama dia nak dedahkan ataupun tak dedahkan. Maksudnya tak ikut Prescott, maksudnya kena bincang lah balik kan. Dia orang kena fikir So, jugalah apa risiko dia. Contohnya risiko dia dia punya pelabur tu menggugat kepercayaan pelabur lah sebab tak dedahkan semua maklumat. So mungkin masa yang akan datang pelabur tu dah tak nak melabur dekat dalam syarikat tu. So dia punya income, dia punya pendapatan, dia punya prestasi syarikat tu akan berkurang lah. Betul. So kalau macam Prescott tu tak nak ikut tu, so Nick dia kena discuss balik lah macam step pertama tu. Dalaman dulu, and then kalau tak tu baru bantuan daripada yang luar lah. Pihak luar. Sebab walaupun, itulah macam cakap, walaupun SEC tu tidak menetapkan bahawa benda tu adalah mandatory untuk di-disclose, tapi sebabkan Nick yang keluarkan benda tu, jadi dia melanggar etik dia lah kalau ikutkan IMA. Kalau dia tak ada kena-mengena dengan IMA lain lah macam tu. So Mariam nak conclude kan? Conclude lah, okay. So conclusion dia, kita ni lah kan kena buat yang full disclosure tu lah kan. Bukanlah based on the soalan tu more kepada disclosure lah. Macam aku cakap dekat lecturer itu kan, macam mana kita nak disclose, tapi apakah inisiatif yang kita boleh ambil. Dan sebab tu kena ada analisis tu. Sebab kalau kita buat tu, and kenapa kita boleh buat macam tu, dan macam mana kita nak kekalkan prestasi syarikat tu sendiri. So sebab kita tahu kalau kita disclose, benda tu akan jadi performance syarikat kita down lah kan. Jadi maybe akan meletakkan syarikat tu dalam bahaya. Tapi macam mana kita nak counter balik lah benda tu, sebab tu kena ada analisis lah.
Baik. Yang nak counter balik tu yang cash flow tu kan. Cash Contohnya? flow. Kan Mas. problemnya cash flow kan yang pasal. So kita cari cadangan untuk buat betulkan balik lah kan. Macam account receivable tu kat sini dia macam panjangkan tempoh dia Bayar buat balik. Terbayar. Betul. So dia kena pendekkan sikit lah kan, maknanya dia tak nak lah benda tu lama sangat sampai 60 hari baru nak kutip hutang. Jadi faham tak? Jadi macam orang pun lambat nak bayar hutang. So kalau kita letakkan dalam 30 hari ke, maybe akan prestasi mungkin orang Betul akan lah. nak bayar hutang cepat. Macam tu. Itu antara salah satu cara untuk kita counter balik lah kan. Kita punya cash flow tu. Sebab dia problem dekat situ je kan, yang lain semuanya okey. So Cash just flow. kita kena tukar balik kita punya terms, credit terms Sebab macam tu lah. Satu lagi, lecturer dia cakap yang buat cost benefit analysis Kau ada tulis tak? Cost Ada. benefit Ada. analysis tu. So maybe kena kaji balik lah cost benefit analysis ni, dan kita tengok berdasarkan yang tu nanti. Tapi dia cash flow tu je, dekat cash flow tu je, yang lain semua tak lah. Tak apa, dia ni kan dia cash flow dia problem sebab dibandingkan dengan forecast kan. Maybe sama ada diorang punya forecast tu sama ada terlebih ataupun terkurang. Maksudnya dia terlebih bajet ataupun terkurang bajet daripada yang real. Tak semestinya kita kena tukar credit term ni semua, sebab kan faham tak, kita punya budgeting forecast kan kita anggarkan kan. Maksudnya sama ada problem dekat dia punya terlebih ataupun terkurang anggar dekat forecast tu, ataupun dia kena tukar credit terms tu. Dia ada dua option lah untuk counter balik dia punya cash flow, untuk cantikkan balik cash flow dia. Betul. Itulah aku rasa based on the case ni. Ada apa-apa lagi? Tak, dia dah kot. Itulah keseluruhan untuk kes ni. Setakat itu sahaja perbincangan kami mengenai artikel ini. Sekian, terima kasih.